Salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung bab 12 untuk tingkatan 1, perwakilan data. Hari ini kita nak masuk perwakilan data pula. Kita terus kepada topiknya. Pengendalian data iaitu kita masuk subtopik perwakilan data. Kita akan bincangkan graf garis, plot titik, plot batang dan daun. Kita juga akan bincang bagi graf histogram. Soalan, bina carta garis untuk mewakili data yang berikut. Jadi, untuk carta garis akan diberi jadual seperti soalan berikut. Jadual di bawah menunjukkan jumlah perbelanjaan pemasaran syarikat. Pemasaran syarikat. Okey. Jelas tak nampak syarikat apa tu? Cuba betulkan syarikat. Okey. Nampak syarikat H. Syarikat H. Lihat tahun daripada 2019 hingga 2020. Perbelanjaan untuk pemasaran secara online ataupun secara offline. Okay, offline itu pengedaran brosur ataupun edaran surat-surat iklan kepada pelanggan. Okay, online, internet, pemasaran secara online adalah seperti iklan dalam Facebook, TikTok ataupun secara website. Kita lihat tahun 2019 belanjaan bagi syarikat H adalah 15,000, tahun 2020 45,000 dan seterusnya. Maka soalan ini akan diberi satu graf ataupun satu grid kotak untuk kita plotkan carta garis. Mula-mula apa kita buat? Kita akan tulis tajuknya. Tajuk apa? Okay, kita lihat dari soalan jumlah perbelanjaan pemasaran syarikat H. Jumlah perbelanjaan syarikat H. Jadi kita tulis perbelanjaan syarikat H. Lepas tu kita lukiskan garisan anak panah untuk paksi X dan Y. Ataupun kita tulis tajuk. Untuk perbelanjaan kita plotkan atau kita gridkan pada paksi Y. Paksi X kita plotkan dan kita labelkan sebagai tahun. Okay, tahun 2019 kita labelkan hingga tahun 2002. Okay, sebelum itu kita gunakan skala yang sesuai untuk data perbelanjaan iaitu 15, 45, 30, 40. Maka kita boleh gunakan 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30. Saya fair 10 lah. Jadi dua kotak ini kita labelkan sebagai 10. 10,000. Dua kotak tambah 10,000. Jadi dua kotak
10,000 skala dia. Okey, 2 kotak 10,000 jadi 30, 40. Seluruhnya tahun 2019 kita boleh labelkan selang 2 kotak lah. Atau 2 unit kotak tu. Ataupun 2 cm. Okay, kemudian kita akan labelkan perbelanjaan bagi RM ribu bagi tahun 2019. 2019-15. Kita plotkan sifar 10, 15. Kemudian tahun 2020 45,000. Okey, kita sambungkan dengan garisan. Okey, garisan yang lurus. Kemudian 2021 30. Okey. Jadi siapa dah muat turun buku kerja atau modul yang cikgu berikan dalam Google Classroom, cuba lengkapkan ya. Pastikan muat turun dahulu buku kerja atau manual ini ya. Okey, dah lukis, dah plot untuk 2021. Manakah tahun 2021? Itu kita plotkan 30. Jadi kita plotkan dengan titik hitam, kita plotkan. Itu kita gariskan. Okey, 2022. Plotkan pembelanjaan bagi tahun 2022. Okey, plotkan dekat modul buku kerja masing-masing. Okey, dapat. Ya, 40 di yang ini ya, 40 dan 2002. Baik, tadi lengkaplah untuk carta garis. Yang kedua, kita baca soalan. Jadual di bawah menunjukkan purata taburan hujan di sebuah kampung dalam 5 bulan berturut-turut. Jadi kita lihat bulan Jun hingga Oktober. Taburan hujan cm padu 50 hingga 90. Maka kita tulis tajuk dulu. Maka pertama, tuliskan tajuk purata taburan hujan. Itu kita buat garis anak panah ke atas untuk pasti X. Dan kita labelkan untuk tajuk. Kita beri tajuk taburan hujan cm padu. Bulan, kita labelkan bulan dan garis anak panah untuk pasti X. Dan terus kita plotkan dengan skala yang sesuai. Okay, skala yang sesuai, skala berapa tu? CP berapa tu? Ya, CP 10, 20, 30 pun sesuai. Jadi kita mula daripada sifar. Mesti mula daripada sifar. Sifar 10, 20 ataupun kita boleh mula daripada 20. Sebab sini ada nombor genap. 20, 40, 60, 80. Kemudian kita labelkan pasti X dengan bulan Jun bagi setiap 2 kotak. 2 kotak Julai, Ogos, September.
dan Oktober. Okey, Jun. Tabelkan taburan hujan bagi bulan Jun. Sudah? Okey, tabelkan 50. Kita buat garisan ataupun kita akan lukis, plotkan dahulu semua data baru kita buat garisan. Baru kita sambungkan semua. Julai 40 menurun sedikit, lepas tu meningkat 70 cm padu. Okey, September dia meningkat lagi 10. Baik. Akhirnya Oktober. Yes, 90. Lepas tu dia ada 90 ni atas lagi sebab dia 2 kotak. Tapi lepas 80 ni berapa? 100 kan? Jadi betul lah 80, 90 Sebab lepas 80, 2 kotak 100 kan? Jadi 90 itu berada di tengah-tengah. Boleh? Ada soalan? Untuk graf garis atau carta garis, kita akan terus ke perwakilan data yang lain. Ke perwakilan data lain itu plot titik. Okey, wakilkan data yang berikut dengan menggunakan plot titik. Okey, data di bawah menunjukkan masa dalam jam, dalam unit jam yang diluangkan oleh 20 orang murid untuk buat latihan matematik. Okey, sebelum ini kita dah belajar bagaimana untuk buat jadual kekerapan kan. Okey. Jadi jadual kekerapan telah disediakan daripada data yang pertama kita dapat daripada sekumpulan sasaran secara temumual ataupun secara soal sidik atau pematian, maka kita akan buat jadual kekerapan. Lepas jadual kekerapan, kita akan wakilkan semua data itu di dalam bentuk apa? Ya, bentuk carta garis, plot titik, carta batang dan daun dan sebagainya. Okey, untuk yang ini dia akan beri satu jadual data, tempoh masa latihan. Ini adalah tajuk, kita mesti tulis tajuk. Kalau tidak ditulis, kita kena tulis tempoh masa latihan. Lepas tu akan diberi garisan, anak panah, kiri dan kanan. Lepas tu kita lihat data ni, kalau tak diberi, kita plotkan bergantung pada data. Data tu daripada 1, jumlah dia daripada 1 hingga 8. Jadi kita boleh gunakan untuk satu unit tu 1, 1, 2, 3, 4, 5 hingga 8. Itu kita labelkan sebagai masa dan jam. Sebab 1, 2 ni maksudnya 2 jam, 3 jam. Okey, lepas tu kita akan wakilkan titik sebagai bilangan murid. Okey, yang buat latihan 1 jam saja. Berapa orang? Kita lihat di sini, kita boleh buat tanda kan. Maksudnya kita dah buat 1, so kita dah masukkan ke dalam carta titik atau plot titik ni. 1, 2, 3, 4. Ni jadi ada 4 titik. Kedua, 2 ada berapa?
Okay, satu titik. Okay, lengkapkan dalam kerja masing-masing. 3. 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesti sejajar titik itu. Daripada 1 hingga 3 sehingga 8. Baik, 4 jam. Berapakah bilangan murid yang buat latihan 4 jam sehari? Empat jam. Okay, kita boleh pangkahkan 1, 2. Betul, ada 2. 2 orang. 2 orang. 1, 2. 5 jam. 5 jam. 1, 2, 3. 3 jam. Okey, jadi 5 jam ada 3 orang. Tadi 3 jam tu ramai. Jadi 5 jam ni 3 orang saja. 6. 6, 1, 2. 6 ada 2 orang. Buat latihan ada 2 orang yang buat latihan 6 jam sehari. 7. 1, 8, 1. Jadi, apa yang kita boleh buat kesimpulan daripada perwakilan data ni? Apa yang kita boleh tafsirkan? Apa yang kita boleh tafsirkan daripada perwakilan data ni? Okey, boleh respon di dalam chat ataupun ruang komen. Ya. Ramai pelajar yang buat latihan dalam masa 3 jam. 3 jam. Dan ramai pelajar tidak luangkan masa hingga 8 jam. Hanya seorang. 7 hingga 8 jam ni hanya seorang. Mengapa begitu? Apa ramai yang kurang buat latihan lebih daripada 5 hingga 8 jam? Mungkin kekang masa aktiviti sekolah ataupun tumpuan fokus kepada latihan-latihan lain bagi subjek atau mata pelajaran yang lain seperti bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris dan lain-lain. Boleh? Okay, seterusnya kita pergi soalan kedua. Okay, cuba isikan, pelokkan titik bagi data ini. Baca soalan dahulu, lepas tu baru kita pelokkan titik. Sudah? Okey, jadi kita lihat pada di bawah menunjukkan masa dalam jam yang dilakukan oleh 2 murid untuk latihan. Okey, yang ini sebenarnya suhu. Suhu bagi, kita lihat di bawah ni. Di bawah ni menunjukkan sebuah bandar. Okey, boleh betulkan ni. Oh, punya betul kan? Bawah betul. Cikgu boleh betulkan kemudian. Jadi yang manual awak tu bekerja tu betul lah. Dinyatakan apa tu? Data di bawah menunjukkan bacaan suhu di 15 buah bandar. Ini pun ada 15 data. 15 data di Malaysia pada satu hari. Okey, jadi mungkin cikgu boleh betulkan.
Kita boleh betulkan sekejap. Tunjukkan bacaan suhu. Okey, bacaan suhu. Dalam darjah Celsius. Okey, dalam darjah Celsius. Okey. Di 15 buah 15 bandar atau 15 bandar pun boleh, bandar di Malaysia pada satu hari tertentu lah. Okay, cuba plotkan. Siapa yang ni boleh sambil tu boleh plotkan terus. Baik, 29 berapa tadi? 29 darjah Celsius hanya satu bandar. 30 darjah Celsius ada berapa? Okey, kita boleh tandakan pangkah 30, 1, 2, 3. 30 darjah Celsius ada 3 bandar. 31 ada. Lepas tu tiada, biarkan kosong. Okey, 32 ada 2 bandar. 33 ya, ada 1 bandar. 34 darjah Celsius kita dapat 3 bandar yang suhunya 34 darjah Celsius. 35 banyak kan, 4 bandar. Dan 36 1. Jadi kita boleh tafsirkan suhu kebanyakannya suhunya dalam 30 hingga 35 ataupun 33 hingga 35 darjah Celsius. Suhu bagi purata keseluruhan bandar. Okay, seterusnya kita akan masuk plot batang dan daun. Plot batang dan daun. Kaedah dia bagaimana? Okay, kita baca soalan dulu. Data di bawah menunjukkan umur 20 orang pelawat di pusat kolam air panas api di waktu malam. Kita tengok jadual ni. Bilangan pelawat yang melawat. Umur dia. Ada yang 10 tahun, ada 15 tahun. Okey. Yang paling maksimum 63 tahun. Jadi seperti biasa kita tuliskan tajuk dia, umur pelawat pusat kolam air panas api pada satu malam tu. Lepas tu kita tulis di depan sekali batang, yang belakang daun. Daripada kolom T ni. Jadi kekuncinya kita akan buat satu untuk batang. Lepas tu lihat ada satu garisan panjangan seperti L. Seperti I atau L. Di tengah-tengah ni maksudnya kolom. Kolom selepas batang ni ada daun kan. Okey, kolom ni membahagi antara batang dan daun. Seterusnya 2. Okey, 2. Maka digit 1 dan 2 ni bermakna
adalah 12 tahun. Kalau sifar ni baru 10 tahun. Tapi kalau 2 ni maksudnya 12 tahun. 12 tahun. Boleh betulkan ni sifar. 1 palang, 2 ni kita tukar di sifar bermakna 10 tahun. Baik, tadi batang ni kita akan wakilkan sebagai apa? Sebagai digit puluh. Digit puluh. Dan kita buat digit tertib ni menaik. Dari kecil ke besar. Kecil ke besar. Dan digit sar. Digit sar seperti kosong ni. Sifar ni. Kita tulis di ruang daun. Boleh? Baik, kita tulis digit tertib menaik untuk puluh dahulu. 1, 2, 3, 4 sampai berapa? Sampai 6 kan? Ada umur 63 tahun. Sampai 6. Maka sar dia kita mula dari sifar kan. Ada yang melawat itu berumur 10 tahun. Sifar. Lepas tu 15, 1, 2. Ada 1, 2. 1, 2. Kita buat menaik juga. Kiri ke kanan. Kalau 10 tahun, lepas tu ada 12. Kita buat 1, 2. 13, 1, 3. Lepas tu ada lagi 14. 1, 4. 1, 4, 1, 3. 20-an. Ada 21. 15 ada 15 ada. Ada 15. Sebelum kita buat 21, kita lengkapkan yang belasan tahun dahulu. 17, 18, sampai 18. Baru kita buat yang 20-an. 20, berapa? 21. 22. Ada berapa orang tu? 3. Jadi kita perlu ulang. 22. Kita letak 2. 22. Letak 2 lagi. Dan letak 2 di bahagian daun. Kita perlu ulang. Kalau ada 3 orang yang umur 22 tahun, kita mesti letak 3 di ruang daun. Boleh? Di bahagian puluh hanya letak sekali je 2. 30-an. 30-an. 31. Ada 31 lagi. Kita perlu ulang 1 lagi. 32. Hanya 1. 4. 40-an. 41 dan 47. Hanya seorang je 41 dan umur 47. 50-an. 53. 56 dan 59. Akhirnya 63. Jadi kita lihat ramai remaja yang usianya belasan hingga 20-an yang ramai mengunjung pada waktu malam untuk kita tafsirkan. Boleh? Okey, lengkapkan. Sebelum kita pergi pada soalan lain, lengkapkan. Semua isi itu ada soalan? Masa awak isi itu boleh beri tanya soalan. Okey, sudah. Baik, kita terus kepada soalan 2. Data di bawah menunjukkan markah ujian matematik tingkatan 1 bagi 20 orang murid. Maka, seperti biasa, kita lihat jadual ni. Markah-markah yang diperoleh oleh 20 orang murid. Bagi tingkatan 1. Kita tulis tajuk markah ujian matematik tingkatan 1. Batang, kita tulis di ruang sebelah kiri. Dan daun di sebelah kanan.
Terus kita tulis ke kunci dia, umur 31, kod dia atau kita tulis kuncinya 3 palang 1 bermakna 31 tahun. Boleh? Jadi kita akan mula dari 31 sebab dalam jadual kita lihat mula dari 31. Jadi kita tulis 3 untuk 10 Okey, kita tulis bila menurun ni kita tulis 3, 4, 5 nombor dia makin meningkat atau menaik sampai berapa? 70 Ada yang 80? Ada 80 Jadi sampai 8. Baik, sa. Sa mula-mula daripada apa? Sa mula daripada digit apa? Untuk daun. Ya, 31. 31. 32. Pastikan 32 ni ada seorang yang dapat 32 atau 2 orang. Ada 2, jadi kita ulang 2 lagi 38. Ada seorang 38. Tak keluar 8 ni. Nanti tulis 8 dekat ni 41 ada 2 orang. 44, 49 51, 53, 54, 59. 60-an, 61 dan 63 Okey. 74 markah, 76 dan 77. Yang dapat 80 2 orang Jadi kita kena ulang sifar. Dan akhirnya 85. Jadi kita lihat daripada jadual ni kita boleh tafsirkan ramai yang lulus pertengahan, lulus sederhana petasi bagi murid tingkatan 1 bagi 20 orang murid Boleh? Okey, lengkap kan? Okey, kalau tak sempat awak boleh ulang balik video ni untuk lengkapkan buku kerja Seterusnya kita pergi bentuk soalan sebegini. Okey, baca soalan. Carta palang di bawah menunjukkan jumlah jualan baju di 4 gerai Jadi yang ini diberi yang ini diberi, tak perlu lagi kita buat atau banner. Yang kita perlu buat jawab soalan Okey, bilangan baju dipasi X, ada sifar hingga 80 helai. Lepas tu ada gerai, ada 4 gerai dilabelkan atau dinamakan daripada sebagai W, X, Y, Z. Okey. Lepas tu dilabelkan sebagai gerai Okey, soalan A. Berapa buah geraikah yang menjual lebih daripada 50 helai baju? Okey, berapakah buah gerai yang menjual lebih daripada 50 helai baju? Kita tengok carta ini. Gerai W 40 helai baju. X, gerai X 50 helai baju. Okey. Lepas tu gerai Y 70 Kita perlu tahu macam mana nak baca atau tafsirkan graf ataupun garis carta palang ni. Jadi gerai Y 70 gerai Z berapa? 90. Jadi kalau lebih daripada 50 helai baju tak termasuk 50 lebih. Lebih ni maksudnya mesti mula daripada 60 ataupun 51
5/1 helai. 50 mesti masuk lebih daripada 50. Kita mesti mula 5/1 helai. Hingga berapa tu? Hingga 90. Dan seterusnya. Jadi kita lihat gerai yang lebih daripada 50 itu gerai Y dan Z. Maka berapa buah gerai? 2, kan? 2. Kita tulis 2. Kita boleh tulis 2 buah gerai atau 2 gerai. Berapakah jumlah soalan B? Berapakah jumlah helai baju yang dijual oleh keempat-empat buah gerai itu? Berapakah jumlah helai baju yang dijual oleh keempat-empat buah gerai itu? Maka jumlah, maka kita perlu tambah, buat operasi tambah bagi semua gerai. Bagi jumlah helai baju yang dapat dijual oleh semua gerai. Baik, gerai W berapa? 40. Kita tambahkan dengan 50. Tambah berapa lagi? Tambah berapa lagi? Dia 70 dan 90. Sama dengan berapa? Kita semak gunakan kalkulator masing-masing, dapat berapa? $250 helai. 250 helai. Okay, soalan seterusnya, hitungkan purata jualan baju bagi setiap gerai. Hitungkan purata. Okay, purata ni, apakah rumus purata? Apakah rumus purata? Apakah rumus bagi purata sama dengan berapa? Ya, jumlah baju semua yang kita kira tadi bahagikan dengan bilangan gerai. Jadi purata sama dengan jumlah baju bahagi dengan bilangan gerai. Jadi rumus umumnya, jumlah apa-apa objek kita bahagikan dengan bilangan objek. Okay, jumlah baju tadi kita dapat 250 kan? Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan berapa? Kita perlu bahagi dengan berapa? Bilangan gerai 4. 63 helai baju. Purata untuk setiap gerai dapat lebih kurang 63 helai baju. 63, paling kurang mereka dapat jual puratanya 63 helai baju bagi setiap gerai. Boleh? Okay, seterusnya kita masuk graf histogram. Untuk histogram seperti carta palang juga, tapi dia lebih rapat. Dia tak ada selang, dia rapat. Okey. Jadi kita lihat tajuk dia tinggi murid lelaki. Tinggi murid lelaki. Kekerapan ni bilangan murid. Selalunya kekerapan. Histogram ni mesti sebelah kirinya ataupun paksi Y dia kekerapan. Faham maksud kekerapan yang kita dah belajar sebelum ni? Ya kan, kita akan cari data kan, secara temu bual atau soal selidik ataupun cara pemakaian. Kita buat jadual kekerapan. Ya, jadual kekerapan tu berapa orang, berapa ramai kan, berapa orang yang tinggi. Yang tingginya sekian. Contoh kalau 160, berapa 160 cm, berapa orang yang tingginya 160 cm. Atau antara 160 hingga 170. Berapa orang? Itu kekerapan kan? Kekerapan. Okey, jadi sifar hingga 18 orang. Lepas tu kita lihat tinggi 146 hingga 150, 151 hingga 195. Kan? Jadi beza setiap ni adalah
4 kan. Okey. 4. Maksudnya dalam 4 0.04 macam 4 maksudnya 4 cm. Kalau cm dalam 4 cm lah. Biasanya setiap tinggi ni 4 cm, 4 cm 151 hingga 155 4 cm Jadi 150 hingga 156 hingga 160. Okey, yang ni 156 hingga 160 kita lihat ada 14 orang. Okey. Dan akhirnya 175 hingga 190 cm hanya ada 2 orang. Boleh? Okay, kita terus buat soalan. Berapakah bilangan murid lelaki yang mempunyai tinggi antara 151 cm hingga 160? 151 hingga 160. Kita lihat dalam histogram ni 151 hingga 160. Yang ni yang ketiga ni, bar yang ketiga. Berapa tu? Berapa tu? 151 hingga 160 jadi 151 yang ketiga dan kedua kedua dan ketiga ni 151 hingga 155 156 hingga 160. Jadi bar yang kedua dan bar yang ketiga kita tambah berapa kita tambah? 151 hingga 155 adalah 10 orang. 10 orang. Tambahkan berapa? 156 hingga 160 ada 14. Jadi 10 tambah 12. Berapa? 24. 24. Okay. Boleh? Carikan bilangan murid lelaki yang mempunyai tinggi melebihi 165. Yang melebihi 165, maksudnya tak termasuk 165 tingginya, mesti lebih daripada 165. Jadi kita mula daripada 166. Siapa yang tinggi 166 dan seterusnya? Itu maksudnya soalan ni. Yang mempunyai tinggi melebihi 165. Jadi kita gariskan, kita kata tidak lelaki yang mempunyai tinggi melebihi 165. Yang mempunyai tinggi melebihi 165. Jadi kita mula 166 hingga 180 Jadi kita tambahlah. Okay, 166 berapa orang? 14 orang murid lelaki. Tambahkan berapa? Ya, 8. Akhirnya tambah 2 orang, 24. Boleh? Okey, nyatakan inferen. Ini kita tafsirkan histogram ini. Apa yang kita dapat maklumat yang boleh kita tafsirkan daripada histogram ni. Nyatakan inferen tentang taburan ketinggian murid lelaki itu. Okey, boleh nyatakan kat ruang komen ataupun di in-call message, dekat ruang in-call message. Apa inferen kamu? Ya, ada yang jawab. Ketinggian adalah kebanyakan pelajar ini, murid lelaki ini, adalah di tengah-tengah dan dia 156 hingga 170. Jadi macam ni kita nak buat ayat tu. Maksudnya banyak yang tinggi sederhana. Sederhana tinggi lah. Maksudnya bilangan murid ni.
ramai yang sederhana tinggi. Jadi kita buat kebanyakan murid lelaki mempunyai ketinggian antara 156 hingga 170 cm. 156 hingga 170 cm. Boleh? Okey, lengkapkan. Baik, ada soalan? Baik, jika tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Baik. Nanti pelajar boleh buat kuis selepas ini. Jika beri masa dalam seminggu untuk buat kuis atau lengkapkan kuis selepas kelas ini. Untuk kamu lengkapkan, submit dalam masa tempoh seminggu. Kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.